jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh menyesatkan kebenarannya. Ini baru berlaku dalam hidup saya tahun ni juga ya, sekitar bulan 2 atau bulan 3 kalau saya tak silap. Saya bawa pulang uri anak saya. Ya, isteri saya telah melahirkan anak yang pertama. Uri itu masuk dalam plastik dalam bekas, simpan dalam beg. Saya pulang ke rumah, niat di hati nak pergi tanam. Tanamlah dekat salah sebuah taman berdekatan dengan rumah saya. Apa yang berlaku, sampai rumah saya baring atas katil sampai saya tertidur. Tiba-tiba saya tersedak. Sebab apa? Bilik saya bau pacai punyalah kuat. Sampaikan saya tersedak, saya cari, bau pacai ni dari mana sih datang? Saya menjadi panik ya. Kemudian saya tengok tingkap bilik saya terbuka luas. Baru teringat uri yang saya ada letak dekat depan letak dekat ruang tamu bahagian depan rumah di atas sofa. Saya bangun dengan kepala pening, kepala mabuk sebab tidur tak betul. Saya keluar dari bilik, saya ternampak kisi dekat sofa ada benda seorang perempuan sedang duduk di tepi beg saya yang mengandungi uri anak saya. Kisi hanya Tuhan yang tahu apa perasaan saya tika dan saat itu. Saya masuk dalam bilik saya, balik, saya geledah ya, ada tak CD surah-surah suci. Sebab saya ketakutan nak baca pun dah tak boleh kisi. Akhirnya saya jumpa dan player yang saya nak main pula berada di depan di ruang tamu. Sebab rumah saya tak ada portable DVD ataupun VCD player ataupun CD player, kata beliau di sini. Saya terpaksa keluar jalan perlahan-lahan. Bila saya jalan sampai dekat depan, saya toleh, perempuan tu dah tak ada kisi. Saya tengok, mana perempuan ni? Saya terus letak CD ayat-ayat suci atas meja. Saya tarik beg saya, nak angkat uri tu nak pergi tanam. Saya keluar dari rumah dengan pakai selipar dan uri dalam beg, dengan hanya menggunakan pencedok yang ada di tepi pokok rumah saya. Jalan pergi dekat taman. Taman ini dimaksudkan taman ... dekat bahagian kawasan Bishan. Sampai sana cari spot baik. Saya tengok, sini ada. Saya pun mula korek beg dekat tepi. Sedang saya korek kisi, ada dengar suara perempuan menangis tak henti-henti pada malam yang cukup-cukup menyeramkan. Kisi, akhirnya ketika saya sedang korek, saya dengar ada suara perempuan menangis sambil minta tolong. Casey, saya dengar suara perempuan menangis, suruh saya berikan uri kepada beliau, Casey. Alangkah terperanjatnya apabila saya tengok ke atas pokok, ada manusia sedang duduk dekat dahan pokok dengan kakinya terjuntai di hayun-hayun, Casey. Saya menjadi begitu terperanjat. Kata beliau, saya terus keluarkan uri, campak uri itu ke dalam tanah, kemudian tutup dan timbus. Sedang saya nak pulang, Kisi, benda tu ikut saya dari belakang. Saya baca sampai ke kolong blok rumah saya. Dah tak ada benda tu, dah hilang dari pandangan. Itulah pengalaman saya. Tolong Kisi kongsi bersama para pendengar dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Casey, Maiza pernah pada 2 bulan yang lalu, Maiza kata beliau pernah pergi ikut suami memancing. Tiba-tiba kami didatangi 2 pemuda dan juga seorang wanita minta tolong. Pada mulanya kami ingatkan mereka ni nak menipu kami. Oleh kerana nada suaranya memang dalam ketakutan, suami dan saya terus zip tent kami dan ikut 2 lelaki serta seorang wanita ni. Bila kami datang, terperanjat, Casey, ada seorang budak ni, sebenarnya beliau dah berada dalam tengah-tengah air dan seolah-olah nak merendamkan dan melemaskan dirinya. Saya tanya apa berlaku. Mereka kata mereka sedang duduk bermain-main di tepi pantai, Spirit of the Coin.
apabila salah seorang daripada temannya tiba-tiba dirasuk dan berjalan masuk ke dalam air. Bila ditarik dipanggil, tidak ada sesiapa yang boleh menghentikan teman yang dirasuk itu. Kata pendengar kita Maiza, beliau terperanjat sebab Casey memang benar nampak papan board yang mereka gunakan untuk permainan Spirit of the Coin. Jadi Casey, kata beliau, suami saya dan saya dari jauh dapat lihat teman yang dirasuk ini sedang jalan nak masuk ke dalam air perlahan-lahan. Dia berdiri, kemudian dia bergerak, dia henti. Dia bergerak, dia henti. Saya tanya kenapa tak tarik. Dia kata tak boleh, ramai-ramai dah pegang, tetapi badan kuasanya punyalah kuat. Apa yang berlaku, kata Maiza, saya dan suami terus kami beramai-ramai cuba pergi ke sana dan kami cuba tarik. Memang Casey, walaupun dia seorang diri, kita tarik tangan, dia boleh tolak kita sampai jatuh ke dalam air. Apa yang berlaku ketika saya sedang tarik tangan wanita yang nak masuk dalam air, nak lemaskan dirinya, saya dapati kaki saya ni macam ada benda pegang dan genggam dan nak tarik kaki saya sekali. Saya terus terpekik, abang, abang. Casey, suami saya terus terhenti. Dia angkat kedua-dua belah tangannya, kemudian dia azan sekuat-kuatnya. Bila dia azan Casey, dia laungkan azan, air laut di depan wanita yang sedang berdiri dirasuk itu berkocak macam air mendidih. Kami semua terperanjat. Teman-teman yang bermain Spirit of the Coin, budak ini pun terkejut dan tergamam apabila melihat situasi macam tu. Suami saya ni pun bukanlah macam bagus sangat, tetapi apa yang dilakukan telah pun memarahkan dan memeranjatkan benda yang merasuk wanita yang nak masuk ke dalam air. Apa yang berlaku Casey? Selepas itu baru kita cuba tarik, barulah badannya boleh bergerak, boleh anjak. Kami tarik dan terus bawa dia ke tepi laut. Kemudian dia bersuara, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kita terpaksa baringkan dia di atas pasir. Suami saya minta sebotol air putih dan suami saya bacalah apa yang dia tahu. Selepas beberapa minit disuruh sapu ke muka budak ini, disuruh minum sedikit. Budak tu sampai tersedak-sedak kisi dibuatnya. Kemudian barulah dia pulih daripada gangguan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Masling Estate Perumahan, bahagian estate perumahan lama. Datangnya daripada Kak Su berkongsi pengalaman beliau ketika 4 tahun yang lalu tinggal di sana tapi sekarang dah berpindah Kisi. Rumah kakak Masling blok ... rumah lama. Malam itu kakak sedang duduk di dalam bilik. Suami kakak pula malam itu keluar dengan anak 2 orang pergi beli makan. Oleh kerana kakak tak masak dan kami semua lapar, kami buat keputusan untuk ada supper. Ajak makan keluar tak boleh sebab suami kakak menunggang motosikal dan hanya kami berdua boleh tunggang motor. Anak satu lagi nak naik apa? Jadi kakak pun kata tak apalah, suami keluar dengan anak lelaki kakak tunggang motor beli makan di kawasan Woodlands. Jadi sementara suami keluar tu Casey, kakak berada dalam bilik. Malam itu masih ingat lagi, anginnya cukup dingin sangat-sangat. Jadi kakak pun buka tingkap, buka langsir. Dan sedang kakak duduk membaca majalah, kakak perasan di tingkap bilik kakak ni yang terbuka luas, tak tutup pun dengan grill tingkap besi, terperasan macam ada benda terbang berkali-kali. Bila nampak benda tu, kakak terus pusing, toleh tengok tak ada. Setiap kali nampak ada macam cahaya terbang, laju Casey terus tak ada. Casey, ini adalah satu peristiwa yang benar. Oleh kerana kakak rasa takut, tiba-tiba meremang bulu roma kakak. Yang meremang adalah bulu tengkuk kakak dulu meremang, diikuti dengan bulu tangan kakak. Kakak rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Jadi kakak terus bangun, letakkan majalah dekat tepi. Kakak tarik grill nak tutup. Bila dah kunci grill, Casey ternampak depan mata kakak ada kepala orang sedang terapung-apung Casey. Makhluk hantu penanggal. Kakak nampak benda tu sepantas kilat. Dia datang terbang terus dia hilang Casey. Bila kakak nampak terperanjat dibuatnya, hanya Tuhan yang tahu perasaan kakak tika dan saat itu. Untuk pengetahuan Casey, blok kakak blok ... ini di Masling ada seorang pakcik dan makcik suami isteri. Mereka ada mengamalkan perubatan tradisional, antaranya memasang susuk dan sebagainya.
Mungkin kakak rasa makhluk itu yang dipelihara oleh benda tu, sebab kakak pernah dengar cerita dari jiran-jiran sebelah. Beberapa kali kalau anak-anak mereka dan mereka pulang lewat malam mungkin selepas jam 12.30 malam, mereka pastinya akan diganggu dengan kepala terbang ataupun makhluk yang dikenali sebagai hantu penanggal. Pernah kakak dengar jiran cerita tentang jiran yang lain lah, sama blok dengan kakak. Beliau pulang lewat dari tempat tugas sekitar 2 lebih pagi. Sedang menunggu lift, beliau perasan dekat tempat duduk belakang di kolong blok ada perempuan berpakaian serba putih sedang duduk menangis. Oleh kerana firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tak kena, beliau tak toleh lagi dan buat bodoh. Bila masuk dalam lift, dalam perjalanan nak naik atas, tiba-tiba lift tu terhenti seketika, lampu gelap dan terang kembali. Bila beliau rasa takut di depannya, sebenarnya bila lampu gelap dan terang kembali, beliau nampak seekor lipas dalam lift. Beliau terperanjat, jadi beliau ghostan lah daripada di depan pintu lift. Ghostan sampai terlanggar dekat belakang. Bila terlanggar, dia pusing, alangkah terperanjat. Dalam lift tu ada perempuan yang sedang duduk di kolong blok, sedang menangis awal tadi, menaiki sama lift dengan beliau. Kisah yang paling menyeramkan, wanita itu tidak bergerak dan tidak berbunyi. Dia terus keluar. Bila sampai di tingkat rumahnya, apa yang berlaku, Casey? Dia keluar dan jalan tak berani toleh ke belakang. Bila dia sedang jalan, katanya dia nak bersin. Dia angkat tangan nak tutup hidung. Dia terperanjat apabila tangannya bau wangi-wangian, bau pacai. Dari mana bau pacai datang? Mungkin ketika dia terlanggar wanita itu di dalam lift ketika dia nak pulang ke rumah. Itulah peristiwa pengalaman dari Kak Su, bekas penduduk kawasan Marsiling.